Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar semua? Diharapkan anak-anak ustazah semua berada di dalam keadaan yang sihat, ya. Baik, untuk hari ini kita meneruskan PDPR untuk mata pelajaran fiqh. Okey, tajuk unit kelima, solat sunat tahajud. Baik, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Okey, saya harap semua dah bersedia dengan buku teks fiqh. Sila buka muka surat 29, tajuk solat sunat tahajud. Baik, kita tengok dulu apa dia pengertian solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud ialah solat 2 rakaat yang dilakukan selepas bangun daripada tidur walaupun tidur sebentar. Baik, maksudnya solat sunat tahajud ni kita boleh lakukan apabila kita terbangun ataupun kita terjaga daripada tidur walaupun kita tidur sekejap je pada waktu malam. Contohnya, okey, selepas kamu dah siap semua solat isyak, okey, dah makan, sebelum tidur dah baca surah Al-Mulk, okey, kemudian kamu tidur. Okey, apabila terjaga ataupun tersedar daripada tidur, waktu itulah kamu boleh melakukan solat sunat tahajud. Okey. Baik. Waktu solat sunat tahajud ialah selepas solat isyak hingga terbit fajar. Afdal dilakukan 1/3 akhir malam, iaitu lebih kurang jam 2 pagi. Okey. 1/3 akhir malam tu maksudnya lebih kurang jam 2-3 pagi ke atas sehinggalah sebelum masuk waktu subuh. Okey, jumlah rakaatnya tidak terbatas dan sekurang-kurangnya 2 rakaat dengan 1 salam. Okey, tak kisah kalau kita nak buat berapa rakaat pun, tapi sekurang-kurangnya 2 rakaat dengan 1 salam. Okey, ya, itu adalah pengertian solat sunat tahajud. Baik. Sekarang tengok muka surat 30. Kaifiat solat sunat tahajud ataupun cara pelaksanaan solat sunat tahajud. Okey, yang pertamanya lafaz niat. Okey, macam mana niat solat sunat tahajud? Okey, dengar Ustazah baca. Usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, Ustazah ulang semula. Niat, lafaz niat solat sunat tahajud. Usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita tengok pula cara-cara rakaat pertama. Cara pelaksanaan solat sunat tahajud pada rakaat pertama. Baik, yang pertamanya mestilah niat berserta takbiratul ihram. Macam mana takbiratul ihram? Okey, biasa takbiratul ihram kita menyebut Allahu Akbar, ya, sambil mengangkat kedua belah tangan. Okay, yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga membaca surah Al-Kafirun atau surah-surah lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Okey, macam mana surah Al-Kafirun tu? Okey, yang bermula dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, ya. Baik, yang keempat rukuk. Yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk antara 2 sujud, yang ke-8 sujud. Baik, kemudian bangun. Kita seterusnya untuk rakaat kedua. Okey, seperti biasa macam rakaat pertama juga. Yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua membaca surah Al-Kafirun atau surah-surah lain.
Yang ketiga rukuk, yang keempat i'tidal, yang kelima sujud, yang keenam duduk antara dua sujud, yang ketujuh sujud, yang ke-8 duduk dan membaca tahiyat akhir, dan yang terakhir sekali memberi salam. Okey, itu adalah kaifiat solat sunat tahajud ataupun cara-cara pelaksanaan solat sunat tahajud. Okey. Baik. Seterusnya tengok muka surat 31. Baik, setelah selesai 2 rakaat ataupun berapa rakaat yang kamu nak buat solat sunat tahajud, kita boleh baca doa ni. Doa ni adalah antara doa yang diamalkan oleh Rasulullah selepas solat sunat tahajud. Baik, doa ni kita boleh baca dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Tak kisah mana-mana pun. Kalau boleh baca dalam bahasa Arab, baca dalam bahasa Arab. Kalau tak boleh, boleh baca bahasa Melayu je. Ustazah akan bacakan maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bagimu segala pujian, Engkau penegak langit dan bumi dan alam semesta dengan segala isinya. Bagimulah segala puji, Engkau Raja pengawas langit dan bumi. Bagimulah segala puji, pemancar cahaya langit dan bumi. Bagimulah segala puji, Engkau yang benar dan janjimu adalah benar, dan perjumpaanmu itu adalah benar, firmanmu adalah benar, syurgamu adalah benar, nerakamu adalah benar, hari kiamat adalah benar, para nabi adalah benar, dan Nabi Muhammad adalah benar. Ya Allah, kepadamulah kami berserah diri dan denganmu aku beriman. Kepada Engkaulah aku bertawakal. Kepadamu tempat kembali dan kepadamu jua kami rindu dan kepadamu jua kami berhukum. Ampunilah kami di atas segala kesalahan yang kami lakukan, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan terakhir. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Amin amin ya rabbal alamin. Itu adalah antara maksud doa selepas solat sunat tahajud. Baik. Seterusnya tengok muka surat 32. Tahukah anda Rasulullah SAW sangat mengambil berat tentang solat sunat tahajud sehingga sanggup mengejutkan isteri dan anak-anak baginda yang sedang tidur untuk sama-sama menunaikannya. Baginda Rasulullah SAW memang sangat-sangat mengambil berat tentang solat sunat tahajud. Baginda tidak pernah meninggalkan solat sunat tahajud ni sepanjang hayat baginda. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad ni, apa yang Nabi suka, apa yang Nabi ambil berat, yang Nabi suka buat, kita kena ikut. Jadi selalulah dan rajinlah buat solat sunat tahajud. Baik. Seterusnya kita tengok hikmah solat sunat tahajud. Apa dia hikmah solat sunat tahajud? Baik, yang pertama mendapat keampunan dan keredaan Allah. Yang kedua mudah mendapat rezeki insya-Allah. Dan yang ketiga dijauhkan daripada penyakit. Orang yang selalu dan rajin buat solat sunat tahajud ni insya-Allah badan dia sihat dan segar. Dan yang terakhir sekali yang keempat, dimakbulkan doa oleh Allah. Itu adalah 4 hikmah solat sunat tahajud. Baik, Ustazah harap kamu faham dan nanti boleh ulang kaji semula dengan membaca inilah tajuk solat sunat tahajud daripada muka surat 29 sehingga muka surat 32. Baik, Ustazah rasa untuk minggu ini itu sahaja. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.